Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita akan sambung topik yang baru iaitu topik arrays ataupun tata susunan. Jadinya bila kita kata arrays ni, sebenarnya ada beberapa topik yang kita biasa dengar sebelum ni dan kita pernah belajar, iaitu one dimensional array, selalunya kita panggil matrix lah. Kemudian nanti kita akan belajar array as function arguments. Kemudian satu lagi yang kita akan lihat dalam topik ini adalah two dimensional arrays, yang kita boleh kata secara kasarnya adalah matrices. Kemudian kita ada basically high dimensional arrays ni lebih kurang sama je dengan two dimensional arrays. Okey, jadinya sebelum ni kita dah belajar bagaimana kita menggunakan pembalik ubah variable, yang mana setiap variable tersebut hanya boleh menyimpan suatu nilai sahaja. Satu nilai sahaja. Jadi kat sini variable hanya boleh simpan a single value pada suatu masa lah. Jadinya bagaimana pula kalau kita ada a set of values. Kita ada satu set nilai, yang mana nilai ni adalah sama jenis, same data type. Contohnya kita ada daily amount spent by student in a month. Kan berapa ringgit contohnya yang dia belanja dalam sebulan. Maksudnya setiap hari dalam sebulan. Kan jadinya kat sini duit dia adalah jenis double lah, yang paling sesuai. Jadinya tapi disebabkan bilangan ataupun jumlah amount yang dibelanjakan itu nilainya ataupun jenisnya adalah ringgit. Kita kata jenis tu maksudnya unitnya adalah ringgit, jadinya dia adalah sama lah, sama jenis. Jadinya mungkin ada cara yang sesuai yang kita boleh simpan data ni, iaitu sebenarnya memang caranya memang ada lah, iaitu kita gunakan array ataupun vector ataupun matrices ikut keadaan. Di sini dari amount spent, kemudian a list of marks for mathematics. Maksudnya kita ada 40 orang pelajar contohnya, kemudian kita nak simpan markah pelajar tu ada 40. Jadinya mungkin lagi senang kalau kita buat dalam bentuk vector ataupun array. Yang mana vector atau array itu ada 40 elemen. Kat sini kalau markah dia boleh jadi int ataupun double. Ini amount spent, ini marks. Kemudian ada pelbagai lagi contoh. Kat sini sebagai contoh kita ada point cloud data. Kan dalam surface reconstruction, bila kita scan sebagai contoh, kita akan dapat data dalam bentuk koordinat. Yang mana ini ada 3 dimensi, kita ada koordinat x, y dan z. Kan jadinya ataupun sini saya guna xi, xj, xk. Jadinya I, j, k ni adalah daripada titik pertama sampailah titik yang ke n. Kalau dalam kes ni n ni mungkin ada berjuta-juta lah, mungkin sejuta titik kat sini. So dari sini dia boleh reconstruct bentuk macam ni lah. Jadinya ini salah satu contoh array yang kita ada. So array are used when you have a set of values all having the same data type, macam dekat atas lah. Kalau kita jumpa keadaan ni, dua keadaan ni satu set kemudian jenisnya sama, maka kita gunakan array. Kalau satu set tapi datanya tak sama jenis, kita gunakan structure sebagai contoh. Itu kita akan belajar nanti dalam penghujung kursus ni. Okay. So one dimensional array, a simple list of containing item of the same data type is called one dimensional array. Jadinya vector lah kita kata kat sini kan, sama je. Okay, so we will learn about how to declare, initialize, store and use array. Jadi kita nak belajar ni kan, bagaimana kita nak buat, macam mana kita buat pada pembalik ubah ataupun variable yang biasa. Iaitu biasanya kita akan declare, isytiharkan dia sama ada jenisnya integer, double, string, character dan sebagainya. Kemudian kita initialize, kita bagi nilai pada array ataupun elemen-elemen array tersebut, dan kita simpan ataupun kita gunakan, kita manipulate dia.
Kemudian macam saya dah terangkan di atas tadi, kita akan gunakan juga array ni sebagai function arguments. Okey. Ini contoh. Contoh yang pertama, katalah kita ada satu list 98, 87, 92, 79, 85. Kan, jadi kita boleh simpan dalam program kita C++, contohnya kita boleh buat X sama dengan 98 ataupun X A sama dengan 98, B sama dengan 87, C 92, D 79, E sama dengan 85. Kan, tapi imagine kalau kita ada banyak, kan ada macam katakan kita ada 40 saja kan. 40 nombor dalam satu list tu. Jadi kita akan kehabisan alfabet lah, karakter pada alfabet untuk kita wakilkan. Atau mungkin satu cara lain kita boleh buat A1 sama dengan 98, A2 sama dengan 87, A3 92, A4 79, A5 85 sebagai contoh. Jadi kita boleh buat macam tu, ataupun sebenarnya memang apa yang kita nak buat tu agak bertepatan dengan apa yang array di sinilah. Jadinya kat sini cara dia adalah bagaimana kalau kita nak declare. Katalah kita ada ini. Jadi kalau kita nak declare, kita tengok code. Okey, jadi saya nak buka kod saya. Open. Okey, kat sini. Jadinya saya nak komen yang lain ni. Okey, jadinya kita nak declare, kita buat, tengok jenisnya. Kat sini semuanya adalah integer. So mungkin kita boleh gunakan integer ataupun double, tak ada masalah. So, kita buat integer A square bracket 5. Kemudian semicolon. Integer macam samalah sebelum ni kita belajar int x sebagai contoh. Tapi dalam kes ni int A, sebab x kat sini adalah pemboleh ubah biasa. Tapi sekarang ni A adalah suatu array, pemboleh ubah array lah. Jadi kita kena letak square bracket. Kemudian dalam square bracket ni kita letak 5. 5 ni apa? 5 ni adalah number of elements of the array. Maksudnya berapa banyak pemasukan ataupun berapa banyak entries yang ada dalam A. Jadi dalam kes ni kita buat macam tu je. A sama dengan 5. Kemudian kemudian kita dah ada macam tu, kita nak assign, kita nak initialize. Tadi kita declare array declaration, 5 is the number of element of the array, name A. Jadi kalau kita nak initialize, kita buat A kosong sama dengan 98. Itu elemen yang pertama. Kemudian A1 sama dengan 87. Dan A2 sama dengan 92. Jangan lupa semikolon. A3 sama dengan 79 dan A4 sama dengan 85. Jadi kat sini, saya boleh komen juga kat sini yang ni. Jadi kat sini index ataupun subscript ataupun location ataupun kedudukan bagi array ataupun elemen array ini bermula daripada kosong. Jadinya kita ada kosong, 1, 2, 3, 4. Dia bermula daripada kosong. Tapi macam pelik lah kan, sebab kalau dalam matematik kita mula mengira, kita mengira daripada 1 kan. Macam ada 1 bola, 2 bola, 3 bola. Tapi dalam programming kita atau dalam C++ kita bermula daripada kosong. Kosong, 1, 2, 3, 4. Dia tak sampai 5. Walaupun di sini ada 5. Sebabnya di sini 5 bermaksud number of elements. So kalau daripada kosong sampai 4 memang ada 5 lah kan. So 5 lah number of element kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dalam pengiraan dia mula daripada kosong sampailah yang kelima iaitu indeks 4. Jadi jangan lupa yang ni. Kalau
bahasa programming yang lain, contohnya Python, dia sama juga, iaitu kita bermula penggunaan daripada kosong. Tetapi kalau kita gunakan MATLAB sebagai contoh, ini ada satu lagi bahasa pengaturan yang lain, indeksnya bermula daripada 1. Jadi mudahlah kalau 1 kan, jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Kan macam tu, ataupun bahasa Fortran pun tak saya sama dengan bermula daripada 1. Tapi C++ kita bermula daripada kosong. Okey. Jadinya kita dah declare. So kat sini kita dah initialize. Initialize the first element of A. Sebab kita initialize elemen yang pertama je, iaitu A dalam kurungan kosong. So maksud yang seterusnya pun sama jugalah. Yang ni maksudnya kita initialize the second element, kan. Kemudian yang ni initialize the third, the fourth and the fifth, kan. Macam tu je. Kan? Third, kemudian fourth, fifth. Okey. Kemudian kita simpan. Kalau kita run, dia tak bagi error, kan. So, tapi tak keluar apa-apa lah. Of course tak keluar apa-apa sebab kita tak buat cout apa-apa. Kan? Jadinya kita kena check betul ke apa yang kita masukkan ni, ataupun betul ke komputer ni membaca apa yang kita masukkan. Jadi apa kita buat? Kita cout. Cout A kosong. Kemudian kita bagi ruang sikit, bagi space A1. Kemudian A2. Kemudian A3 dan sekali A4. Dan kita tengok betul ke komputer ni membaca apa yang kita, ataupun program ni membaca apa yang kita cuba simpan. Maksud saya membaca dengan betul. Jadi kita cout betul ke tak. Kita tengok A0 98, yang ni A1 87, 92, 79, 85. Jadi betul lah. Dekat sini. Okey. Katalah kita tersilap, yang mana bila kita nak cout tu, kita cout, ni saya nak simpan sebagai 19A2 sebab saya dah ada kod 19B. So saya nak buat error. Katalah kita tersilap bila kita nak cout tu, kita buat A1, A2, A3, A4, A5. Ini memang A5, ini pun A5, tapi dia tak sama sebab bila kita letak dia dengan di depannya int, ini bermaksud array declaration. So benda ni adalah valid. Tapi bila kita letak A5 macam ni, tak ada pun elemen A5 sebenarnya. Sebab kita punya elemen kat sini habis sampai A4. Walaupun A4 ni adalah elemen ke-5, tetapi indeks ni adalah 4, bukan 5. So kalau ini sepatutnya salah. Jadi kalau kita run, dia bagi kita A1 87. Betul lah sebab sini A1 87. A2 92. Iaitu A2 sini. Dan A3 79. Betul? Dan A4 sini 85 kita dapat. A5 sebab tak ada A5 apa-apa kat sini, kita tak masukkan, kita tak initialize apa-apa. Dia bagi kita suatu nombor random lah yang kita tak tahu asalnya daripada mana. Okey, jadinya kena hati-hati bila kita gunakan array ni, dari segi elemen tersebut. Okey, jadinya ini kita balik pada kod kita yang tadi. Kod yang ni. Jadi ini kod kita tadi kan, kita cout A0, 1, 2, 3, 4. Kan? Dan kita tengok kod yang seterusnya, B. Okey, jadinya kalau macam ni, kita nampak ada
Kalau kod yang tadilah kan, ada pengulangan ni kan. A0, A1, A2, A3, A4. Tadinya kita boleh ubah suai dia. Kalau saya boleh tulis kat sini, kita boleh gunakan loop. Kita boleh gunakan loop kat sini. Jadi kita buat macam ni. For int counter kan, I bermula daripada apa? Indeksnya kan. Indeks bermula daripada kosong kan. Jadi I sama kosong, kemudian semikolon, I less than or equals to 4. Sebab indeks yang terakhir daripada kosong sampai ke 4. Kemudian semikolon, I plus plus. Kemudian kita buat cout. Cout A I. Kemudian kita buat space. Tak perlu end line sebab kita nak dalam baris yang sama. Jadi kat sini kita buat macam ni lah. For I, I int I sama kosong, I less than or equals to 4, I plus plus, cout AI. Kan, jadi ini macam ni lah. AI itu bermaksud A kosong hinggalah. Dekat sini, AI ni bermaksud A kosong daripada yang pertama sampailah bila I sama dengan 4. Jadi kalau kita run, okay, dia akan bagi kita hasil yang sama dengan yang tadilah. Okey. Boleh Okey, kemudian kat sini kita boleh tengok contoh yang lain. Contohnya 19B, kita tengok 19C. Apa yang kita ada? Ini contoh macam tadilah. Jadi bila kita gunakan looping ni, kita kena kosong sehingga 4. Kalau kita tersilap, kita buat 1 sampai 5. Ataupun saya guna kod yang seterusnya kat sini. Kalau kita buat 1 sampai 5, rather than kita buat 0 hingga 4, kalau kita run, kita akan dapat elemen yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan elemen yang A5 kan. A5 kat sini. Kan, padahal A5 tak ada kan. So dia bagi kita nombor random number. Kan, kita buat tahu datang daripada mana kan. Okey. So, 19C, 19D, kita tengok apa yang saya ada lagi. Okey. Kalau selain daripada apa yang kita buat di sini, contohnya kita buat tadi, kita bandingkan dengan kod di sini kan. Selain daripada kita buat A5, kita boleh juga tambah, contohnya kita ubah suai sikit, kita buat int n sama dengan 5. Buat macam tu. Jadi kat sini jadi n. Yang ada 5 ni, kita ubah dia jadi n. So kat sini, kita boleh buat kurang ataupun sama dengan 4 ataupun kurang 5 ataupun dengan kata lain, kurang daripada n. So ni sama dengan kod yang di sinilah. Jadinya kat sini kita boleh buat macam ni. Kita gantikan setiap yang 5 tu dengan n. Kita gantikan setiap yang 5 tu dengan n kat sini. Kemudian kita boleh run. Okey. Dia bagi kita hasil yang sama. Jadinya ni lagi baguslah sebabnya kita tak perlu letak 5. Let's say kalau kita nak tambah elemen, kita ubah kat sini saja 9. Kemudian contohnya kan, kita tambahlah elemen ke-5, elemen yang ke-6, apa dia? Elemen yang ke-7. Jadi kita tak perlu tukar looping ni, kita tak perlu tukar kat sini. Okey. So saya tak nak kacau yang tu. Okey. Dan juga disebabkan selalunya n ni adalah kita tetapkan dia. Tetapkan, jadi kita boleh tambah const dekat sini. Dah pernah belajar sebelum ni kan. Kita boleh tambah, kita
kita boleh tambah cons kalau kita nak lah. Macam ni kan, cons int. So saya nak simpan ni sebagai saya punya sekejap ya. Kalau kat sini tanpa cons, kalau tanpa cons saya nak simpan dia, kita run macam ni kan. Kalau dengan cons, saya nak buat dia 19D2 sebab saya ada 19E lepas ni. So saya letak macam ni, dan dia tak mengubah apa-apa pun sebab kita tak ubah pun n tu. So boleh je. Okey, so ni pun tadi okey. 19, kemudian kita tengok satu lagi kod kita, iaitu kita boleh juga tukar rather than kita guna tadi kita guna int dekat sini, kita tukar sekarang jadi double. So sini kena n. Okey, so kita tadi kita gunakan int macam ni, tapi kita boleh tukar dia juga kepada double. Betul ke saya guna int tadi? Rasanya betul kot. Sekejap saya check. 19C, 19D2. Tadi saya guna int. So sekarang saya guna double. Tak ada masalah. Terutamanya kalau kita punya elemen ni memang elemen yang double. Jadi kalau kita run, kita dapat double AN. So kat sini A0 98.1, A1 87.3. Tak ada masalah, dia boleh simpan nombor perpuluhan selagi mana kita takrifkan ataupun kita isytiharkan yang A ni jenis double. Okey, kemudian kita see out. Okey, so kita tengok nota kita. Kita boleh tengok juga yang tu. Dekat sini kita tengok dekat sini kita declare kemudian kita initialize kan. Okey, jadinya saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh declare dan initialize simultaneously. Sebabnya kalau kita tengok sebelum ni, katalah kita buat macam ni, int x kemudian x sama dengan 1. Boleh je kan macam tu kan. Jadi tapi kita boleh gabungkan dia jadi int x sama dengan 1 kan. Jadi benda ini ada juga dalam array. Kita boleh buat terus. Jadi cara dia adalah tengok kod nombor 20. Kita gabungkan terus. Kita bandingkan dengan kod kita ni, kod yang tadi. Contohnya kod 19 A. Kita buat macam ni. A5. Kita buat int A5. Kemudian A0 sama dengan apa? 98. Dan A1 87. A2 92 79 85 kan? 92 79 85. Jadi kita buat satu persatu kan? 0 1 2 3 4 kan? So kat sini kita declare, kita declare, dan yang kat sini kita initialize. Sama macam ni lah. Tapi kenapa kita tak buat macam ni? Kita gabungkan. Jadi memang boleh macam saya kata tadi, iaitu kita ambil semua ni sekaligus. Kita buat int A5, kemudian kita buat braces 98 87 92 79 85 semikolon. Seperti mana yang ditunjukkan dalam kod nombor 20 ni. Kita declare and initialize simultaneously, sekaligus. Jadi kat sini kita wajib gunakan semikolon, braces ataupun curly bracket. Kat sini wajib. Dan setiap elemen ni kita kena pisahkan dia dengan koma. Banyak pelajar yang dia silap.
Di silat dia buat macam mana? Ada yang dia buat macam ni. Dia tak gunakan braces, dia gunakan square bracket. Padahal kita kena gunakan curly bracket ataupun braces kan. Ataupun dia buat betul braces tapi dipisahkan dengan semicolon. Ini tak boleh. Kena buat koma. Ataupun ada yang gunakan bracket biasa. Ini semua salah. Kalau awak buat macam ni nampak sangat. Awak tak faham ataupun tak tahu. Okey, jadinya kena hati-hatilah bila macam tu. Jadinya kita kena gunakan, ingat kita kena gunakan braces, kemudian kita pisahkan dengan koma. So koma kat sini sebenarnya kita boleh je nak rapatkan sebab yang putih ni nama white space kan. So kita boleh, kalau dia ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, then kita see out. Elemen kosong sampailah elemen keempat, ataupun kalau kita nak buat macam tu kita buat 5 kan, tak ada masalah, boleh je. Okey, so kalau kita run, okey, kita dapat sama macam apa yang kita dah dapat sebelum ni. Okey, boleh ni simultaneously. Okey, kemudian kita tengok lagi. Sekejap ya, kita open 20B. Kita tengok. Okey, selain tu sebenarnya bila kita dah letak 5 ni, kita boleh buang sebenarnya yang 5 dekat sini. Bila kita declare and initialize simultaneously, kita boleh buang sebenarnya 5 kat sini. Sebab apa? Sebab program kita dia dah, bila dia baca ni, dia tengok ada 5 sekaligus, dia baca, dia tak perlu dah 5 kat sini. So kita boleh buang jadi macam ni je. Boleh je kalau kita run. Dia memang beri kita apa yang kita nak lah. So kita boleh letak. Kalau letak pun lagi bagus kan. Jadi boleh nampak, imagine kalau kita ada 100, kita ada 90 nombor kan. Macam mana orang yang tengok tu nak tahu 90 nombor. Melainkan kalau kita tulis 90 dekat sini. Okey. Kemudian kita tengok ada lagi apa? 20B, 20C. Kemudian ni sebenarnya variation dia kepada yang di sini kan. Rather than kita buat macam ni, kita boleh ubah sesuai sikit, iaitu kita letakkan string. Kita letakkan string for I, ini dalam string. Untuk I sama dengan nilai I, yang mana nilai I di sini akan diloopkan, akan diulangkan. Kemudian string, we have A bracket I sama dengan, kat sini kan kita ada string kat sini, nombor, kemudian string, kemudian nombor yang akan keluar nanti. Kita tengok apa hasilnya. So kita buat macam ni. For I, sebab ini akan berubah kan, so kat sini tak boleh masuk dalam string, so dia kena keluar. Maksud saya tak boleh masuk dalam string tu maksudnya di sini dia kena berada di luar double quotes ni. Jadi for I equals to I dekat sini. Kemudian we have I kosong, kemudian sama dengan 98. So, jadi kat sini tak boleh masuk dalam string juga sebab ini adalah nombor. So saya ingat itu saja lebih kurang setengah jam untuk kuliah kita, pengenalan kepada array. Jadi kita akan sambung nanti macam mana kita nak gunakan, kita akan sambung lagi untuk kelas seterusnya macam mana kita nak gunakan array ni, termasuklah juga topik-topik yang saya tunjukkan di atas, iaitu kita nak gunakan array sebagai function argument dan kemudian two-dimensional array. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Okay.